Tes tes 1 2 3 cubaan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Jabar dari kelas 4 Yasin akan menerangkan tentang sembelihan, korban, pemburuan dan akikah dalam pendidikan syariah Islamiah. Okey, sebelum kita pergi ke topik kita, mari kita anjak dulu untuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Semoga kita dapat sebuah ilmu yang bermanfaat dalam video kali ini. Okey, mari kita pergi ke topik tamu kita. Okey, tajuk diberi sembelihan. Sembelihan macam yang korang tahu. Tapi apakah kita tahu dari segi maksudnya? Okey, maksud sembelihan ini kita boleh katakan sembelihan ialah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat tajam, sama ada dengan cara memutuskan urat halkum dan marih jika boleh ditangkap, atau mencederakan mana-mana bahagian anggota badan tersebut. Hukum sembelihan ni ada dalil dia, iaitu fasalli rabbika wanhar dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Maka laksanakanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hukum bagi sembelihan adalah wajib bagi semua binatang yang halal dimakan kecuali binatang yang tinggal di air. Contoh macam katak, ikan, udang, gitu-gitulah. Okey, mari kita beranjak kepada tu. Yang seterusnya, pelaksanaan sembelih, rukun dan syarat. Rukun pertama, penyembelih. Syarat dia, penyembelih mestilah seorang muslim atau ahli kitab. Yang kedua, tidak berniat menyembelih untuk selain daripada Allah atau menyebut nama lain selain daripada Allah. Okay, contohnya, dia macam nak sembelih tu, dia sembelih tapi dia tak sebut nama Allah. Dia sembelih, dia sebut nama dia. Macam kalau kita sepatutnya Allah. Okey, ni dia sembelih, dia sebut nama orang lain macam Ahmad, ini untuk Ahmad. Tu salah, maknanya hukum, maknanya dia dah salah. Okey, rukun yang kedua adalah binatang sembelihan. Binatang tersebut adalah halal dimakan kecuali binatang daratan yang tidak memburu, menggunakan taring, beruan yang tidak boleh melukakan, serangga yang menjijikkan, binatang yang lahir daripada binatang yang halal dan haram, dan binatang hidup di dalam air dan daratan. Yang kedua, masih mempunyai nyawa yang tetap disembelih. Okay, dalam kurung hidup dulu baru sembelih. Maknanya dia sebelum disembelih tu dia masih bernyawa. Ya, kerana itu syarat dia. Kalau tak bernyawa dah jadi bangkai. Gitulah. Yang ketiga, disembelih dengan segera supaya kedua-dua urat halkum dan marih terputus. Aduh, ada sedikit kesalahan tulisan di situ. Tapi tak apa. Ini marih. Urat marih ya, bukan urat merah. Okey, mari kita beranjak seterusnya. Rukun ketiga adalah alat sembelih. Alatan yang digunakan mestilah tajam, dan alat sembelihan tidak diperbuat daripada tulang gigi atau kuku. Okey, korang pernah nampak macam suku-suku dulu, dia guna alat dia tu macam nak potong daging tu, semua dia macam gunakan sesuatu daripada haiwan yang dia buru tu, macam tulang, daging. Tak pun kalau korang tengok filem-filem orang-orang dulu pun kau nampak kan pisau dia diperbuat daripada taring harimau, kuku harimau. Yang tu tak boleh buat untuk sembelih. Rukun keempat, cara sembelihan. Sama ada dengan memutuskan urat halkum dan marih bagi haiwan yang boleh ditangkap, memotong pangkal leher bagi unta yang boleh ditangkap. Yang ketiga,
mencederakan mana-mana anggota binatang yang tidak boleh ditangkap dengan kecederaan yang boleh menghilangkan nyawa. Okey, kita masuk kepada kepentingan sembelihan. Mendapat jiwa yang tenang dan bersih dengan makanan yang halal. Aduh. Sorry guys, ada sedikit typo di sini. Tapi tak apalah. Mendapat keredaan Allah dengan memakan makanan yang dihalalkan oleh syarak. Dan ketiga, menzahirkan rasa kasih belas kepada binatang yang ingin disembelih dengan tidak menyiksanya. Okey, mari kita ke tajuk seterusnya. Tajuk pemburuan. Pengertian. Pemburuan ialah menangkap binatang liar yang halal dimakan dan belum dimiliki serta belum dikuasai. Maknanya haiwan tu dia hidup dalam liar, dalam hutan, lepas tu kita buru dia. Itu namanya pemburuan. Okey, kita ada dalil di sini. Iaitu uhillakum saydul bahri wa tama'u mata'allakum wa sayyara wa hura alaikum saydul bara ma dumtum huruma wattaqullaha allazi alaihi tuhsyarun. Terjemahannya, dihalalkan bagimu haiwan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan. Hukum pemburuan. Memakan binatang buruan adalah halal menurut Islam. Laksanaan syarat dan hukum. Rukun 1. Orang yang berburu mestilah orang yang sah sembelihannya. Dan kedua, mempunyai niat memburu, dan ketiga, tidak berada di dalam ihram jika memburu binatang daratan. Rukun kedua, binatang buruan. Binatang buruan itu halal, mampu ditangkap, dan binatang liar. Binatang liar confirm sebab ini pemburuan melibatkan haiwan liar. So kalau macam binatang ternakan tu tak boleh, macam lembu, kerbau, tak boleh. Rukun ketiga, senjata buruan mestilah tajam. Jika digunakan haiwan untuk memburu, haiwan itu mestilah berburu apabila disuruh memburu, berhenti apabila disuruh berhenti, tidak makan binatang yang diburu. Macam kalau guna anjing tu dapat tangkap rusa, lepas tu rusa tu dia dah mati, lepas tu dia pergi makan rusa tu. Itu maknanya dah tak boleh, dah tak sah dah. Benda tu, rusa tu dah tak sah kalau nak makan. Rukun keempat adalah pemburuan. Mestilah bertujuan untuk memanfaatkan binatang yang diburu, tidak melakukan oleh orang yang sedang berada dalam ihram. Kepentingan memburu. Memberikan kemudahan kepada manusia untuk mencari rezeki. Yang kedua, memberi peluang kepada manusia untuk merasai pelbagai nikmat makanan. Dan yang ketiga, memupuk sifat peri kemanusiaan terhadap binatang. Okey, kita masuk ke tajuk yang ketiga kita, iaitu korban. Pengertian korban ialah menyembelih binatang ternakan pada hari raya korban, iaitu 10 Zulhijjah sehingga hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil, fasalli rabbika wanhar, sama seperti penyembelihan tadi. Maka laksanakanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum korban ialah sunat muakkad. Pelaksanaan korban. Rukun 1, binatang korban terdiri daripada binatang ternakan seperti lembu, kerbau ataupun kambing biri-biri. Dan yang kedua, tiada kecacatan. Tiada kecacatan macam dia lembu tu dia tak ada kaki ke, atau anggota badan dia tak cukup. Itu boleh dikatakan sebagai kecacatan lah.
Okey, dan yang ketiga, boleh berkongsi 7 orang bagi seekor unta, kerbau dan lembu. Dan yang keempat, daging korban menjadi hak milik fakir miskin sepenuhnya. Rukun 2, waktu menyembelih korban. Waktu menyembelih korban ialah selepas solat sunat Idul Adha dan 2 khutbah hari raya pada 10 Zulhijjah sehingga terbenam matahari pada hari tasyrik yang terakhir. Rukun ketiga, orang yang melakukan korban. Orang yang melakukan korban hendaklah Islam, merdeka, baligh, berakal dan berniat ketika menyembelih korban. Pembahagian daging korban, kita ada wajib dan sunnah. Wajib jika kita wajib untuk kita mensedekahkan daging korban kita kepada fakir dan miskin. Dan dia akan menjadi sunat apabila kita menyedekahkan daging korban kita kepada orang fakir miskin, orang kaya dan pemilik korban. Kepentingan korban, menzahirkan rasa syukur, berkongsi rezeki yang digunakan oleh Allah, memberi golongan kepada golongan miskin. Ini macam bagi rezeki lah kepada orang miskin. Akikah. Pengertian akikah ialah binatang yang disembelih ketika mensyukuri rambut bayi yang baru dilahirkan. Hukum bagi akikah ialah sunat muakkad. Perkara-perkara sunat semasa akikah ialah memasak daging sebelum disedekahkan, memakan daging seperti daging korban. Pelaksanaan akikah. Rukun 1, binatang sembelihan akikah. Wajib menyembelih binatang yang boleh dijadikan korban, macam lembu, kambing biri-biri, kibas. Memadai menyembelih seekor kambing untuk seekor lelaki, seorang anak lelaki. Rukun 2, waktu akikah. Selepas kelahiran kanak-kanak sehinggalah baligh. Rukun ketiga, pelaksanaan akikah. Dituntut ke atas penjaga yang memberi nafkah yang baru dilahirkan. Maksudnya sini anak yang baru dilahirkan tu lah, dia yang jaga anak tu. Yang jaga anak. Kepentingan akikah, menzahirkan rasa syukur dengan nikmat, mengumumkan kelahiran anak supaya diketahui oleh kaum kerabat dan jiran tetangga. Dan yang terakhir sekali, berkongsi rasa gembira. Itulah saja daripada saya, Muhammad Firdaus bin Jabar. Saya meminta maaf sekiranya saya terkasar bahasa atau tersalah makna. Saya hanyalah manusia biasa yang selalu lupa dan selalu silap. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Jabar dari kelas 4 Yasir mengundur diri.